Ini bab kelebihan haram, yang ini tanah haram. Ini kelebihan Mekah. Apa ini? Kelebihan Mekah dan pembangunan Mekah. Ini pula kelebihan haram, yang ini tanah haram. Dan firman Allah SWT, bab firman Allah SWT, إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. Aku hanya diperintahkan supaya menyembah Tuhan negeri ini. Tuhan mana yang telah memuliakannya, mensucikannya, mengharamkannya, ini menjadikannya tanah haram. Walahu kullu syai', dan haknya segala sesuatu. Wa umirtu an akuna minal muslimin, aku diperintah supaya menjadi di antara orang-orang Islam. Dan firman Allah SWT, awalam numakkin lahum haraman amina yujba ilayhi thabarat kulli syai'in rizqan min ladunna walakinna aktharuhum la ya'lamun. Bukankah kami telah memantapkan mereka untuk mereka? Bukankah kami memberi kekuasaan kepada mereka terhadap tanah suci yang aman, yang mana dibawa kepadanya segala macam buah-buahan dari berbagai-bagai jenis? Dari sisi kami mana sudah begitu dah, tetapi kebanyakan mereka itu la ya'lam. Ini awalan istifham inkar. Adakah tidak begitu? Memang begitu dah, walakinna aktsarahum la ya'lamun, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Imam Bukhari yang sanadnya meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Fatih Makkah bersabda, sesungguhnya negeri ini telah diharamkan, telah dijadikan sebagai tanah haram oleh Allah. Yang telah dimuliakan oleh Allah, telah disucikan oleh Allah, yang telah dijadikan sebagai tanah haram oleh Allah. La yu'badu syauquhu, tidak boleh dipotong syauquhu, yakni durinya, wala yunaffaru sayduhu, dan tidak boleh diliarkan binatang buruan, wala yaltaqitu luqtatahu atau luqtatahu, dan tidak boleh dipungut barang-barangnya yang tercicir, illa man 'arrafaha, kecuali orang yang bermaksud untuk mengisytiharkannya, yang dia memberitahu kepada orang. Ini bab pula taurif di Makkah, mewariskan rumah-rumah Makkah, menjual dan membeli. Dan orang dalam Masjidil Haram itu sama saja, khusus, pada secara khusus, dan khusus dengan Masjidil Haram itu. Kerana firman Allah SWT, innal ladzina kafaru wa yasudduna 'an sabilillah wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nas, orang-orang, sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka yang menghalang orang-orang daripada jalan Allah dan Masjidil Haram, yang mana Allah SWT telah jadikannya itu untuk manusia, ini sebagai tempat ibadat untuk manusia. Jadi keadaannya itu sawa'anil 'aqifu fihi wal bad, jadi sama saja, sama ada hak duduk di situ ataupun hak mari daripada luar, sama saja. Jadi kami jadikan dia tempat ibadat, tempat amal. Jadi tempat ibadat dan tempat amal itu sama saja, sama ada bagi orang yang duduk di situ ataupun orang yang mari daripada luar. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiqhu min 'adzabin alim. Siapa yang memang berhasrat, mahu untuk melakukan kejahatan, kezaliman, kami akan merasakannya azab yang pedih. Qala Abu Abdullah Al-Badi, sawa'an al-'akif fihi wal badi dan mana, ini al-tari, ini yang datang
yang datang daripada luar. Ma'kufan, Allah ada ma'kufan. Sawa'anil akifu. Dalam ayat yang lain ada maknanya daripada pecahan perkataan yang sama, iaitu wal hadiya ma'kufan ay yablugha mahillah. Wal hadiya ma'kufan. Apa makna ma'kufan? Mahbusan, mana tertahan. Dari akif, mana orang yang tertahan oleh hak dulu situ. Riwayat daripada Usama bin Zaid, kata dia, wahai Rasulullah, di mana engkau akan singgah? Di rumahmu di Mekah kan? Kata dia, apa yang ditinggal oleh api berupa tanah ataupun rumah-rumah? Jadi Aqil telah mewarisi Abu Talib, dia dan Talib telah mewarisi Abu Talib, tetapi Ja'far tidak mewarisi, jadi tidak mewarisi Abu Talib. Ali pun tidak juga, tidak mewarisi sesuatu, sebab mereka berdua ini telah Islam pada ketika itu. Aqil dan Talib itu pada ketika itu mereka kafir, jadi bolehlah terima. Jadi Umar bin Al-Khattab berkata, la yarithul mu'minul kafir. Jadi orang mukmin tidak boleh mewarisi orang kafir. Ibnu Syihab berkata, kami yata'awwaluna qaul Allah azza wa jalla. Mereka mentakwilkan, mentafsirkan firman Allah SWT ini, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Orang yang berhijrah, yang berjuang dengan harta benda dan nyawa mereka di jalan Allah. Walladzina awaw, dan orang yang memberi perlindungan kepada mereka, wa nasaru, dan membela mereka. Ulaika ba'dhum awliya'u ba'd. Mereka itu adalah pembela atau penolong di antara sesama mereka, satu sama lain. Al-ayat. Jadi dalam dua bab ni, bab yang pertama dulu, Imam Bukhari nak rayak fadlul haram. Tanah haram tu ada keutamaan dia, ada kelebihan. Kalau sebelum kata ni Mekah, ada kelebihan. Ni tanah haram pula, mana lebih sempit lagi. Dia ada kelebihan juga. Jadi lepas tu Imam Bukhari buat mari firman Allah SWT, bab firman Allah SWT. Jadi buat mari ayat ni sebenarnya untuk menyabitkan kelebihan tanah haram itulah juga. Jadi bila dalam ayat itu kata, innama umirtu an a'buda rabb hadhihi al-baldah alladhi harramaha. Jadi siapa yang memuliakan apa nama ni, memuliakan baldah itu? Allah. Jadi bila Allah yang memuliakan, Allah yang mengatakan suci ataupun tanah haram, maka itu lebih, sebab Allah SWT sendiri yang menentukan sebagai tanah haram. Di situ lagi letak kelebihan dia tu. Kelebihan dia fadlul haram lebih ke mana? Macam mana kita tahu itu? Sebab Allah SWT yang menentukan. Alladhi harramaha. Situ diambil situ. Walahu kullu syai', padahal kepunyaan dia segala sesuatu. Mana segala-galanya hak dia. Boleh dia nak kata mana-mana, benar ni dia nak lebih, benar ni dia nak boleh, tapi dia tidak. Dia pilih tanah haram, dia pilih Mekah. Maknanya hari ini menunjukkan kelebihan. Pasti Allah SWT pilih itu tentulah lebih. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Kita sebagai orang Islam, terimalah ketentuan Tuhan, Tuhan pilih. Terimalah pilihan Tuhan itu, barulah jadi muslimin. Itu sah. Yang kedua, firman Allah SWT yang lain. Jadi kelebihan juga. Awalam numakkin lahum haraman amina. Bukankah kami telah memberikan kuasa kepada mereka terhadap tanah haram yang aman itu, yang mana dibawa datang kepada tanah haram itu segala macam buah-buahan dari berbagai-bagai jenis, segala jenis, semua itu min ladunna, daripada sisi kami sebenarnya itu kurniaan daripada kami. Mereka tak sedar, mereka tak tahu. Sebab zahirnya tidak begitu. Kenapa orang jawab balik? Tak ada nampak Allah SWT buat ni, dia nampak. Itu. Jadi pokoknya kata kita tak boleh
ikut Muhammad tu. Kalau kita ikut Muhammad, nutakhaffaf min ardi. Kita akan dicabut kuasa kita. Orang tidak akan muliakan kita. Selamanya orang muliakan kita. Duduk Mekah ni. Jadi kalau kita ikut dia, ubah tradisi. Jadi boleh jadi orang kasih terima kepimpinan kita. Jadi Allah SWT bangkit. Awalam numakkin lahum haraman aminah. Jadi hak nak ayat sini ya. Qatulah haraman aminah. Allah SWT sebut haraman aminah. Tanah haram yang aman. Jadi kami beri kuasa kepada mereka. Bahkan nak kiranya Allah SWT yang beri kuasa. Jadi orang itu boleh terima pokok dia. Allah SWT. Lepas tu orang yang ada kuasa tempat tu sebagai tempat tanah haram. Apabila siapa situ tak saya buat benda-benda yang tak boleh. Memang sebelum Islam lagi waktu itu semasa jahiliah lagi begitu dah. Amal pun begitu. Orang dia pun kalau balas kalau apa lari situ amal. Jadi itu sebelum Islam lagi keadaan begitu. Siapa yang buat begitu? Lepas tu tanah yang gersang itu, tanah yang tidak tumbuh gapo-gapo. Kalau nak kiranya susahlah hidup situ. Tak ada punca rezeki kata. Punca rezeki ni tempat itulah yang jadi bandarnya. Kalau nak kiranya kita kata tepi zaman dulu, tepi sunnah kita kata. Tempat-tempat yang ada kemajuan lah, seperti sekarang ni kemajuan. Jadi di sini ada tadi tak ada. Tapi yujba ilaihi thamaratu kulli syai'in rizqan min ladunna. Tetapi buah-buahan dan segala rezeki mari daripada segala pihak. Mari siapa situ. Jadi orang situ tadi senang. Siapa dia buat begitu? Kalau dia fikir. Siapa dia buat begitu? Apa yang lain tidak amal? Lain tidak amal. Ucap kaca belakang. Dia tukar. Bulan tu pun tukar. Bulan haram dia buat tidak haram. Kerana ayat kedegilan mereka. Sifat menceroboh dia tu. Sifat dia secara tu pun mana memang suka nak rapah barang orang, opok barang orang, nak bunuh orang, perang. Memang dia suka sifat lagu tu. Sudah jadi lagi darah dia. Tapi kalau buat tanah haram, jaga. Bulan haram, jaga. Siapa dia yang buat jadi tu? Tu. Siapa? Itu nak bangkit tu. Lepas tu bila selesai. Satunya tanah haram. Orang pakat pergi belakang daripada seluruh pelosok negara Arab. Jadi pokok dia pun jadi mulia. Maka dia dapat kuasa daripada hak tu kan. Pasal dia duduk situ. Yang kedua amal. Yang ketiga ialah juga kita sawarat kulli syai'in rizqan min ladunna. Adakah kami tidak buat gitu semua? Memang buat gitu semua jelas dah tu, tapi kebanyakan mereka tak sedar, tak tahu. Tak tahu itu sebab apa? Seperti kita kata saat ni lah, tak nampak Allah SWT bui buah tu, nampak orang-orang kan. Tidak nampak keamanan tu, apa tu. Tidak nampak hikmah Allah SWT. Jadi ini semua, bila dia kata haraman aminah, dalam ayat ni pun begitu juga. Haraman aminah disebutkan tanah haram. Allah SWT juga sebut. Patut amal sebut situ. Allah SWT juga sebut. Ini adalah kelebihan dia. Kelebihan dia. Kalau tak ada kelebihan, kenapa dia yang menarik orang tu pergi ke situ? Kenapa dia? Daripada dulu. Dan orang anggap dia tu sebagai tanah haram, tanah yang amal. Kenapa dia? Mesti kerana kelebihan yang tersembunyi rahsia. Baiklah. Lepas pada ni ada ayat dalam hadis ni pula. Ayat ada kelebihan tanah haram ni. Pada hari Fatih Makkah, Nabi SAW bersabda, negeri ini telah diharamkan oleh Allah. Yang telah dijadikan sebagai tanah haram oleh Allah. La yu'badu syauq. Jadi tanda dia tanah haram itu haram. Yakni kalau duri dia tak boleh nampak. Kalau duri tak boleh nampak tu, orang kayu apa tak boleh. Duri tak apa faedah. Kita kata menyakiti. Hak tu pula. Kalau benda lain ada faedah, tak boleh. Lepas tu binatang buruan dia tak boleh dilihat, tak boleh kita nak hambak, nak buru, tak boleh. Jadi jinak tak boleh. Mesra tak, amal tak, amal apa binatang, amal apa pokok kayu. Jadi barang-barang yang tercicir tak boleh nak buru, kecuali orang-orang yang memang ditugaskan. Memang ditugaskan.
untuk memungut barang-barang itu dengan maksud nak istihar. Istihar supaya kuat dia mari ambil. Jadi ini mana ada benda ni di tempat lain lagu tu, di tempat lain lagu tu boleh. Jadi ini maknanya ada, itulah keistimewaan dia ni. Itulah keistimewaan dia. Bahkan haram ni mana? Situ dia sebut. Qawlu al-haram mana? Ana buka fadl al-haram al-makki, haram, tanah haram Mekah, iaitu yang melindungi dia. Barangkali hak buku hak anda sudah buat dulu, anda buat dulu, sudah ada raja kita buat kawasan Mekah dan kawasan tanah haram. Cuba tengok dan dengan batu-batu dia, berapa batu daripada sini, daripada arah ni, daripada batu. Cuba tengok di situ, insya-Allah lebih jelas lah di situ. Jadi ja'alallah ta'ala hukmaha fil hurmah tashrifan laha. Jadi Allah SWT menjadikan hukum Mekah tu maknanya dihormati sebagai memuliakannya, melebihkan. Wasumya haraman, pasal apa dipanggil haram, tanah haram? Litahrimillah ta'ala fihi kathiran mimma laysa bimuharramin fi ghairihi minal mawadhi'. Pasal Allah SWT mengharamkan banyak perkara lah tidak diharamkan di tempat-tempat yang lain, sebab dia bangun tanah haram. Jadi hak dia tu setelah dia ayat. Sebablah tengok bila kita buat min tariqil Madinah ala 3 amyar, 3 batu daripada Madinah. Bila al-Iraq daripada Mekah lah, daripada Kaabah tu. Bila al-Iraq 7 batu. Bila al-Ja'irana 7 dan 9. Min Jeddah 10 batu. Lepas tu berapa sebab tidak sama, dia tidak jadi 4 segi seperti Kaabah. Kita kata ialah tidak 4 segi betul, tapi dekat lagi kita tengok ini tidak sama. Kalau dalam rajah tu jelaslah kenapa kita buat tu tidak sama. Macam-macam sebab yang disebutkan sini, ini semua tidak kuat berlaku. Tidak kuat berlaku. Jadi sebab-sebab dia tu tak ada disebut dalam ayat-ayat ni, tak ada disebut. Dia sebutkan Allah SWT menentukan kawasan. Lepas tu kita tahu tu Nabi SAW ayat kawasan ini, dia tu je lah. Lepas tu kalau kita nak tengok daripada riwayat-riwayat sebabnya gini, itu banyak lah. Dan boleh dikatakan keseluruhan yang tidak sahih. Itu je lah. Dia tidak payah. Luar tu ada dia sebut sebahagian ni. Jadi tak boleh. Mungkin kita biasa duduk rumah, lalu-lalu tengah jalan, bedah pun kayu, bedah pun kayu saja. Sepak pun kayu. Boleh jadi gitu. Mungkin kita rumah biasa duduk lidah guru, biasa duduk bu suka lah, belum lagi. Jadi tak boleh. Seperti anak sudah ayat dulu. Hikmah dia diceritakan oleh Dr. Hamidullah. Dr. Hamidullah sangat boleh. Apa tanah haram? Hikmah dari segi politik. Dari segi politiknya, maknanya dunia Islam mana kena ada satu tempat yang mana banyaklah hikmah. Di antaranya melatih dia. Manusia asal tujuan kita mari ini Islam, mana selamat. Amal, mana amal? Iman, mana daripada amal. Hak tu asal kita. Tempat rujuk kita, kiblat kita pun nak ala gitu, kita nak ala tu. Tapi tak ada awal dunia ni bukan masa tempat amal, bukan masa tempat selamat. Pasalah kadang-kadang kita kena baca, kena pengai. Masa dia dah gitu. Dunia ni kalau amal semua tu surga pun dah. Jadi oleh kerana tu kok mana-mana supaya kita tidak lupa hak perjuangan asal, matlamat asal orang Islam bagi dalam dunia ni apa tu? Itu nak bawa, itu mesej kita. Nak amal, nak tambah dalam dunia. Hak tu lah kita ni. Sebab tu bila saja orang kafir nak beramal, apa nama kita kata, apa nama kecil tapak tangan, ni ditadahkan. Mana bagi kita orang Islam, sama-sama lagu tu sifat kita. Kalau anak kebaik juga, kita sambut selalu. Memang kita pun nak dah lagu tu. Tapi tak ada awal lah. Kadang-kadang orang ganggu. Bila orang ganggu, terpaksa. Nanti situlah berlaku tumpah darah. Kok mana-mana pun
nak ajar didik kita, paling tidak kalau kita duduk tidak terkawal dalam hidup kita, sekurang sekali dalam hidup kita, biar kita ingat pada matlamat tujuan kita asal. Pergi sana juga ingatlah kita, biar tidak lebih tak itu kali kalau hak terbaik sekali itu, jadi ingat sama apa tujuannya. Setara binatang tu begitu tak boleh dulu, kita tak boleh hambak sampai jadi jino mesra habis. Apatah lagi orang kita nak tumpah darah dia apa? Orang Islam kita nak tumpah darah dia, kalah apa? Mana sehingga kalau darah binatang kecil kita bayar dia ada kena bayar dia pasal apa? Itu latihan sebenarnya supaya kita ni hidup dalam amal. Nak bawa tu lah sebenarnya. Itu satu. Yang kedua, dari segi hikmat dia, iaitu orang Islam dalam dunia ni, dia kena ada satu tempat yang mana orang kafir tak boleh pergi. Tapi dia jidik lagi, dia pakai satelit sama pakai gapa dia boleh. Dia jidik. Tapi hayatlah kita kena usaha lagi lah. Ke mana-mana pun dia ada hak dah. Tak bolehlah semua tempat nak pergi, boleh dia duduk, boleh dia pergi segala benda, rahsia-rahsia kita, segala masalah seluruh umat Islam dalam dunia ni. Sepatutnya pergi bincang situ lah, bukan sekadar pergi Mekah begitu saja. Sepatutnya, tapi tidak jadi gitu, sebab sebenarnya juga hikmatnya, faedah dari segi dunia ni ada dalam sebenarnya. Sebenarnya walaupun apa ibadat mahdah sekalipun, dia ada hikmat, tidak putus hubungnya dengan kehidupan zahir kita, kehidupan bermasyarakat kita. Jadi sebab itulah dikata innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha. Jadi najis i'tiqad dia tu, oleh kerana dia tu fikiran dia tu kotor, dia tak boleh orang bicara dengan maksud baik tu, dia akan fikir tak boleh juga. Sebab tu tak boleh, dia kena ada hak dia. Jangan semua tempat boleh pergi, tak boleh. Jadi hak itu fala yaqrabul masjidal haram, tak boleh pergi itu syar'i, bukan kauni. Kerana kauni kalau kita nak boleh tapi masuk dulu, kami masuk tak ada bercurah kuruk, tak ada gapo, tak ada bercurah kuruk, tak ada bersesak jalan, tak ada gapo pun masa Abu Jahal gapo. Sekarang ni bukan dia masuk pun tak ada gapo. Lepas tu apa kaedahnya layak? Politik lah, dari segi politik. Baru kita nampak, bukan kerana dia pergi tu dia dapat hidayah, baru kita tak suruh hidayah, tidak. Ataupun dia curah kuruk, kita siai ke dia, tidak juga. Jadi tanda-tanda kita mengenal tu. Ini nahi itu berkait dengan syar'i, amal syar'i, bukan kauni. Bila bukan kauni, mana dia tidak ada kesan dari segi zahir, dari segi hal ni. Kejadian manusia itu tak ada mengisah apa-apa. Cuma pemerintah Islam itu kena jaga. Dengan sebab itu, bila benarkan tentera mereka pergi itu saja, gaduh dah, sibuk dah orang Islam dulu-dulu. Berhak tidak masuk dalam tanah haram lagi. Tapi jangan tu tak senang. Pasal apa? Ni pantai kita, itu dari segi politiknya. Jadi oleh kerana kita lemah dari segi teknologi, dari segi dia, mungkin dia boleh kuasai juga dari segi itu. Dengan satelit, dengan apa dia, mungkin dia boleh. Tapi kita kena, orang Islam kena usaha pula. Biar jangan dia ceroboh, dan biar rahsia kita tu betul-betul terkawal. Tapi kalau sekarang ni dia tengok dia tengok orang jujuk lagi, dia tak ada rahsia apa. Tak ada rahsia apa. Tapi itulah sebenarnya maksud dia nya gitu. Lepas tu tak boleh pun muqattah dia tu kalau di tempat lain semua orang boleh dengan maksud ambil tu nak rayak, nak istihar sampai dia barang hilang sekian lama, bergantung kepada keadaan barang tu lah. Mahalnya maka lama sikit, kalau murahnya tidaklah begitu lama. Pada tu dia boleh milik, boleh milik tu kalau tuan dia mari pula, itu dalam bab muqattah lah. Tuan dia mari pula kita bayar lagi tuan dia tu, atau macam mana tu. Kalau benda tu boleh simpan lama, kita simpan. Gitu. Adalah hukum dia dalam bab muqattah. Tapi hak Mekah ni tak boleh sembarangnya orang nak buat seperti tempat lain.
kecuali orang yang khusus. Orang itu boleh ambil itu pun dengan maksud. Dengan sebab itu ulama mengatakan, ulama dalam Hanafi mengatakan, mazhab Hanafi tak boleh milik mana-mana. Sama bila tak boleh milik. Itu beza dia daripada tempat lain. Kalau tempat lain lebih pada setahun misalnya, setengah benda tu lebih pada setahun, istilah tak ada tu dia mari, kita boleh milik guna kita. Dengan kita ingat barang itu jenis lagu mana, kita pastikan berapa harga dia, kita simpan. Bila tua dia mari betul menepati, kita bagilah balik kepada dia. Tapi hak ni tak boleh, kena simpan gitu. Itu beza dia kan. Jadi ada ni nak ayat beza tanah haram itu daripada tanah-tanah lain. Itulah kesan ni. Lepas pada tu kita tengok mana ada dalam dunia ni satu tempat dia begitu sekali orang pergi pula dalam keadaan molek, suci, bersih, dalam keadaan amal, dalam keadaan damai. Dalam dunia ni kalau kita tengok, kalau kita baca kitab Al-Arkanul Arba'ah misalnya, Syekh Nadwi tu, ataupun Hujjatullah pun ada benda lagi tu. Tapi Syekh Nadwi dia buat perbandingan lagi dengan agama lain, agama Hindu misalnya. Dia ada juga tanah suci dia apa nama ni, di Banaras. Di situ mandilah berenang dengan sungai dia, macam-macam cara dia pergi situ. Lepas tu orang Yahudi ada juga tempat dia, orang Kristian ada juga dia dulu di Itali sekarang, jadi Vatikan. Jadi pakai pergi situ tanah suci. Tapi kalau kita perhati dalam dunia ni, hak dengan teratur, dengan kemah, ada sistemnya cukup, pengajaran lengkap sebagaimana dalam hadis ni. Bak haji khusus, pula mana cara dia macam-macam, tak ada lagi tu dalam agama lain, tak ada. Ini khususiah agama Islam. Lepas tu ramai pula orang pergi tu sampai begitu sekali. Sepanjang tahun tu tak ada kosong dengan umrah, dengan haji ni. Tak ada kosong musim haji ataupun umrah sekali. Kalau tidak musim haji, umrah. Jadi orang pergi tu tak ada seumpama itu. Jadi siapa dia yang buat begitu? Jadi hati manusia tu condong begitu kepada satu tempat. Bukan senang. Sesuatu perkara kita nak buat, nak suruh jadi orang meruk, dia perlu kepada cahaya, dia perlu kepada sokongan Allah SWT. Kalau tidak jadi dalam dunia ni, tidak jadi. Sebab tu kita tengok ketakkan Allah SWT buat seminggu ni, semua bangsa mana-mana tu seminggu ni 7 hari. Macam tak gitu. Banyak benda-benda yang sepakat dalam dunia di mana-mana. Jadi dalam sepakat, manusia nak sepakat gitu tu bukan senang sebenarnya. Dia ilham daripada Allah SWT juga, dia jadi lagi betul. Manusia boleh sepakat. Begitu juga buat mari satu kitab, patut orang meruk pada kitab tu begitu sekali seperti Quran. Bukan senang tu. Banyak kitab dalam dunia ni, tapi mana kita boleh jadi lagi? Siapa dia yang buat tu jadi begitu tu? Semaya, kita buat satu cara semaya dalam dunia ni dengan waktu yang berbeza-beza. Kita zuhur, kita isyak, sana zuhur. Mana boleh kata-kata ada satu ketika dalam waktu semaya tu, banyak bakali dalam dunia ni tak ada satu ketika mana tidak diisi dengan semaya, tidak diisi dengan zikir, ingat kepada Allah SWT. Macam mana manusia boleh jadi? Bukan kerja manusia tu, benda-benda lagu tu pelik tu, memang pelik lah. Tanah yang kering, tak satu tak ada apa satu tu, kosong. Tiba-tiba tu dia air tu cakap sebab tak habis. Pelik. Orang cakap benda pelik lah kan. Jadi pusat benda pelik. Kita tak boleh nak buat benda lagu tu. Ana ada satu baca dalam satu majalah dulu semasa duduk mengaji. Seorang doktor Mesir, Dr. Salamah Musa, dia kritik Quran. Orang Mesir pun macam-macam, kepala tak betul. Doktor dia kritik Quran, dia kata Quran ni banyak bahasa jenis asabiah, kata dia, jenis po. Dia sebut kafir. Mana sebut kafir?
Maknanya dia anggap orang tu sebagai kurang pada dia, anggap sebagai musuh. Macam mana orang tak kalah kita, kata dia. Benda-benda lagu tu dia timbulkan. Dia kata kuliah ayyuhal kafir. Jadi isytihar bahawa dia tu sebagai musuh kita. Pandangan dia tak malu. Memang lah sama siapa aku, kata dia. Lepas tu kata orang dia gini, dalam Quran tu istilah-istilah dia tu kesak-kesak, sumpah. Pak nasabah kebenaran dibagi daripada Tuhan, kata dia. Namun dia Islam, Salamah Musa. Tapi fikiran dia sudah jadi tak betul. Jadi etis. Banyak orang Mesir jadi Warah barat. Jadi pokok dia ada satu kumpulan. Dia rancang nak buat satu bahasa antarabangsa, bahasa yang tidak waktu yang lucu, bahasa yang tidak berpihak pada mana-mana kaum, mana-mana puak, dan tidak menghina, merendahkan orang lain mana-mana puak. Sumpah. Tapi tinggal rancangan mati gitu ya, pokok dia tak tahu dia buat mana. Huruf pun tak tahu, huruf dia, huruf pun tak ada. Usaha kau nak buat bahasa lagu mana? Atau kata orang jahat kita nak kata hai baik, kuliah ayyuhal kafir. Mereka dia kafir. Kafir mana tak percaya pada Tuhan, tak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kita nak kata kuliah ayyuhal muslim? Muslim itu kan buat pelik semua. Padahal lagu dia tak ada orang jahat. Kita nak kata baik. Boleh, terlalu cetek. Buat doktor saja. Buat doktor PhD lah, otak tak betul. Jadi lagu tu lah jadi. Kalau kita fikir nak jadi satu benda tu kan, bukan senang. Semaya kita kan buat satu cara. Lepas tu orang pakat buat lagu tu. Sungguh-sungguh hati, bukan ikhlas hati, menangis-nangis. Bukan senang nak buat lagu tu. Bukan sekali. Banyak kali semua hati meru. Satu macam ada tarikat. Jenis magnet tu betul. Nak buat. Kalau kita nak ajak orang kepada satu cara. Ahli-ahli falsafah lah biasa. Dia nak buat satu cara. Berapa orang? Orang ikut dia berapa orang? Tak boleh tinggal seorang. Dia sendiri bukan kata tak terbuat. Dia falsafah seorang. Dia sendiri pun tak terbuat. Dia kata setiap benda yang tak molek, itu tak molek lah. Lepas tu dia sendiri buat. Kecek saja nak ke dia. Tak boleh, tak jadi. Anak ayatnya benda ni dia kena ada nur daripada Allah SWT, ta'yid daripada Allah SWT, sokongan Allah SWT, baru jadi manusia tu. Pak agama-agama ni jenis lagu tu lah. Jenis lagu tu. Bukan jenis betul lah buat tak manusia tidak lagu tu. Kalau buat tak manusia tidak jadi gitu. Tu kita tengok tanah haram ni sajalah buktinya. Lepas tu Imam Bukhari ini bab taurith duri Makkah, mewariskan rumah di Mekah dan menjualnya, membelinya. Wa anna an-nas fil Masjidil Haram sawa'un. Dan orang-orang di Masjidil Haram ni sama saja, khasatan, khusus. Jadi apa tujuan Imam Bukhari buat ni? Dia ada banyak pendapat ni. Hak kasarnya kita bagi kepada dua lah. Ada setengah mengatakan tanah di Mekah tu semuanya jadi wakaf, tak boleh dijual, tak boleh dibeli, tak boleh disewakan, tak boleh apa. Setengah kata boleh. Jadi Imam Syafi'i di antara yang mengatakan boleh. Imam Abu Hanifah kata tak boleh. Fahim Imam Bukhari? Imam Bukhari dalam masalah ni serupa dengan Imam Syafi'i. Mana boleh? Boleh mewariskan rumah-rumah di Mekah, jualnya, belinya. Dan orang-orang di Masjidil Haram tu sama, khusus dengan Masjidil Haram tu. Sama dari segi mana? Dari segi hak dia lah. Dari segi hak dia, yakni mendapat keamanan tu belah mana orang pun, orang hina, orang lebih sama dari segi tu. Lepas tu dia ambil ayat sawa anil akifu fihi wal bad. Jadi sama tu hak duduk situ ataupun hak mari daripada luar sama-sama berhak terhadap situ. Lepas tu itulah. Jadi hak dia nak ayat di sininya mana boleh diwarisi. Lepas tu dia mari hadis ni. Hadis hak Usamah kata, "Ya Rasulullah, di mana engkau nak singgah?" Fi darika bi Makkah. Itu ada takdir apa nama ni, hazaf istifham di situ. Yani afi darika bi Makkah. Adakah di rumah engkau di Mekah? Di mana engkau akan singgah? Adakah di rumah engkau di Mekah?
Nabi SAW kata, Akil ada tinggalkan dia. Akil tak ada tinggalkan satu. Akil ni Abbas Sayyidina Ali lah. Jadi Akil telah mewarisi Abu Talib. Akil tu sendiri dan Talib. Dia mewarisi Abu Talib. Tetapi Ja'far dan Ali tak ada mewarisi apa-apa. Sebab apa? Mereka ni Islam pada ketika itu. Ketika Abu Talib tu mati, hak mewarisi Abu Talibnya dua orang ni. Pada tu ngejual habis ke dia. Jadi tak ada apa lah. Lepas tu ya Nabi, apa ya Usamah kata di rumah engkau di Mekah. Rumah engkau mana pula? Mana kalau nak kiranya dan muka Abdul Muttalib dia tinggal banyak harta. Lepas tu anak-anak dia tu dapat masing-masing seperti mana Abu Talib ni. Saudara dia ni ada gia dia. Pahayah Nabi pun mesti ada gia dia, Abdullah. Gia dia itulah mana sepatutnya adalah gia Nabi. Tapi benda tu sudah dikuasai oleh orang kafir belaka. Pak orang Islam kena hijrah habis. Pak Nabi pun kena lari pergi ke Madinah tu. Orang yang ada harta pun terpaksa kena tinggal harta benda dia. Jadi boleh kepada orang kafir buat ikut suka dia. Dijual dia ke apa. Tapi bila Fatih Makkah Nabi SAW pergi, Nabi akui, Nabi terima, biar lek dia. Situ tu kalah tu, lemah. Orang kafir lemah. Baik sungguh Muhammad ni, kata dia. Dia tidak kata padahal hak masing-masing ada ni, keluarga. Hak masing-masing. Kalau nak kira ambil balik lah. Tidak. Dia kira hak mana jual tu kira jadi dah. Tak ada kata nak ambil balik, tak ada. Nak tutup balik kau tak ada. Selesai dah. Kira hak tu kira jadi sah. Ikutlah walaupun ambil dengan secara tidak betul apa pun tak kira dah tu. Berhenti sekat tu. Kira baru. Kira baru. Apabila penduduk Mekah tu masuk Islam, kira baru. Tak ada dah tu. Lepas pada tu jadi Imam Syafi'i dia pegang lagu mana? Supaya juga Imam Bukhari. Dia kata wa kana Aqil waritha Abu Talib. Aqil ni mewarisi Abu Talib. Jadi ada pesaka bukan? Kalau harta tu wakaf nak pesaka mana? Lepas pada tu Aqil tinggal ke dia daripada tanah dan rumah di Mekah. Tak ada tinggal kau satu. Nya jual habis. Bermakna jual boleh. Nabi terima iqrar ataupun takrir daripada Nabi SAW. Lepas tu orang mazhab Hanafi mengatakan itu bab lain. Itu iqrar ataupun takrir semasa jahiliyah, semasa kafir. Bila Islam tidak lagu tu. Lepas Nabi SAW itu khilaf pula. Kuasai Mekah tu dengan kekerasan ke atau tidak? Yani unwatan ataupun tidak? Imam Abu Hanifah kata dengan secara pergi takluk tu kuasa itu. Bila begitu dia supaya tanah Khaybar walaupun tidak perang, tapi terserah kepada pemerintah. Atau pemerintah kalau dia bagi jadi milik. Hak ni dia tidak bagi. Hak tanah hak ni dia kuasai Mekah, dia tidak bagi kepada ghanimin, kepada hak mana-mana pergi berjihad, pergi keluar sekali dengan dia. Dia tidak bui. Apabila dia tidak bui jadi wakaf. Kalau dia bui jadi milik. Apabila dia bui, tak ada bukti dia bui. Bila dia tidak bui, tak boleh jadi milik lah, tak boleh dijual beli. Jadi wakaf. Pada mana ni kata, hak ni hadis ni. Dia kata hadis ni hak dulu, cerita dulu. Lepas tu, walau bagaimanapun orang-orang mazhab Hanafi dia kata kalau rumah tu tetap milik tuan dia. Hak tak boleh milik, tak boleh jual, tak boleh gaponya tanah tu. Rumah tu seperti tanah wakaf. Apa orang pergi buat rumah dah tentu. Rumah tu rumah dia, jadi rumah dia. Rumah tu boleh dijual beli. Tanah tu tetap tanah wakaf. Kita nak faham ni tanah kata dia tu. Lepas tu riba tu kata dia. Riba tu maknanya tanah atas rumah tu kata dia. Lepas tu rumah tu, dur tu jelas tu menunjukkan rumah tu. Itu hak ni kata dia semasa jahiliyah. Nabi takrir ini sebagai baik hati Nabi SAW pada hak tu. Tanah dia tidak. Hak aku ini, aku hak tu. Dia jual hak tu dia kira gitu. Begitulah perbahasan dia ni. Jadi di sini Imam Bukhari sependapatlah, serupalah pendapat dengan Imam Syafi'i dan lain-lain imam yang mengatakan bolehlah begitu.
Tapi ialah kalau kita bahas, dia bahas lagi lah. Dia bahas panjang lagi dalam ni. Sindi tak ada. Kalau kita nak kira nak bahas ni, orang Hanafi dia pegang ja'alnahu linnas. Wal Masjidil Haram tu kata dia bukan Masjidil Haram, masjid tu saja. Mana tanah haram tu semua sekali. Lepas tu dia kata ja'alnahu linnas, untuk sekalian manusia. Maknanya bukan milik siapa-siapa, bukan milik peribadi, tak boleh. Sawa'anil aqifu fihi wal bad. Dia bukan hak tu. Sama ada orang duduk situ dengan orang lain, sama-sama berhak. Ini maknanya milik bersama. Jenis wakaf tu, jenis lagu tu kata dia. Bukan milik tertentu. Kalau ada milik orang tertentu, tidak sawak pula. Dia kata, ni sawa'anil aqifu fihi wal bad. Lagu mana? Apa hadis tu? Hadis tu kita boleh takwil. Ayat tu lagu mana? Kita kena utamakan ayat tu. Sebab tu Imam Abu Hanifah sokmo dia utamakan ayat. Ayat tu nombor satu sekali. Apa ni? Niat kalau ambil air sembahyang tidak rukun. Kita kata pak basuh dua kering. Rukun air sembahyang pak basuh dua kering. Kemudian hak basuh tu, basuh muka, basuh tangan, apa nama ni, sapu kepala, basuh kaki, tu basuh dua kering tu. Apa nama ni, niat dengan tertib. Abu Hanifah kata tak ada gapo tu, tak ada dua kering tu, tak ada dua kering. Apa? Dalam ayat tak ada. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Pakar ya disebut. Niat tak ada sebut. Dia kata tak niat pun jadi. Pakai buat ambil jadi. Tapi kalau niat, niat kau molek kata dia. Nak ayatnya tidak kata tak jadi. Rukun tu tidak. Lepas tu hadis, dalam hadis tu ada innamal a'malu binniyat. Dia tidak ayat khusus. Waktu tu tidak ayat khusus. Tidak kata dalam ayat sembahyang kena niat. Cuma secara umum dipahami daripada tu sebagai mujtahid, dia bolehlah buat kesimpulan innamal a'malu binniyat. Faham ni amal juga. Dia kata tidak amal hak ni. Wasilah lil amal. Pula. Wasilah lil amal. Pak kalau amal, dulu kita sudah jumpa dah. Orang kafir semasa dia kafir, dia sudah mandi junub. Lepas tu dia masuk Islam. Dan ramai di antara ulama dan mazhab Syafi'i kata tak payah mandi tu. Lepas dia niat apa dia? Masa dia kafir tu. Niat apa? Dia kata pula. Jadi dia nombor satu sekali Quran dulu. Bila Quran, apa tu tengok hadis tu. Kalau dia bercanggah dengan hak zahir Quran, kita takwil, boleh takwil lagi. Dia cara dia. Supaya juga Imam Malik pun lagu tu juga jenis tu. Jadi pegang Quran dulu. Orang lain tu ke dia. Adapun Imam Syafi'i, Imam Ahmad ni dia campur selalu dengan hadis. Nombor dua tu tidak. Dia utamakan hak tu dulu. Hadis ni ke dia. Molek juga banyak sudut, ada berhati molek cara lagu tu. Baru ada best. Sebab tu Imam Abu Hanifah kata hak sabit melalui Quran tu itu jadi rukun. Hak sabit melalui hadis itu jadi wajib. Hak sabit melalui Quran itu jadi rukun, jadi fardu. Hak sabit melalui hadis itu jadi wajib. Wajib dengan fardu tidak sama kata dia. Wajib dengan fardu tidak sama. Kita kata sama. Jadi itu iktibar masing-masing lah. Jadi kalau tengok di sini, nampak lebih kuat balik dia tu. Sebab ja'alnahu linnas, sekalian manusia. Sawa'anil aqifu fihi wal bad. Sama. Kalau ada milik khusus orang, jadi tidak sama pula. Pas sama, jadi sama tu mana boleh masuk belakang rumah orang? Tidak sama. Jadi kalau tengok di sini, nampak lebih kuat balik dia tu. Sebab ja'alnahu linnas, sekalian manusia. Sawa'anil aqifu fihi wal bad. Sama. Kalau ada milik khusus orang, jadi tidak sama pula. Pas sama, jadi sama tu mana boleh masuk belakang rumah? Tidak, dia kata lagi. Tak ada kata lagi. Tu, rumah tu milik orang, tanah tu. Dia bahas tanah tu. Kalau tidak, tak ada beza dengan tempat lain, kata dia. Bezanya apa? Istimewanya.
Lepas tu mereka ni takwil dalam masalah mirah. Ni tak ada apa ni yang bagi sini. Mereka takwil firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim. Mana orang-orang muhajirin dan orang ansar ni berdasarkan ayat ni, ulaika ba'dhum awliya'u ba'd. Penolong atau pembela sebahagian yang lain. Mana ada antara satu sama lain. Jadi maknanya semasa mula-mula hijrah ni, kalaulah muhajirin mati, ansar boleh terima satu. Kalau ansar mati, begitu juga. Mana adik-adik semati, adik-adik semati. Gitu. Lepas tu bab nuzul Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab singgah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, singgah di mana? Abu Abdullah berkata, nusibat ad-dur ila aqil. Ada sekali lagi. Dia nak ikmah dia lagi. Tadi dia lagu tu dah nak ikmah. Dinisbahkan dur itu kepada aqil. Mana rumah aqil. Dan turasud dur. Boleh dipusakai rumah. Waktu tak boleh dijual, boleh dibeli. Ini tak ada hak tadi. Ini ayatnya ini bukti lagi. Jadi kata dia dalam hadis ni, bila Nabi SAW nak pergi ke Mekah, dia kata besok tempat singgah kita ni, insyaAllah di Khayf Bani Kinanah, iaitu di mana, di tempat mereka itu bersumpah atas kekufuran. Lepas pada itu ada daripada Abu Hurairah, kata dia nak sabda Nabi SAW besok pada hari Lahad ketika dia di Mina. Pada hari Lahad dia kata besok insyaAllah kita akan singgah di Khayf Bani Kinanah, di mana mereka bersumpah atas kekufuran. Jadi maksudnya dengan tempat tu iaitu Muhassab, iaitu orang Quraisy dan Kinanah ta'alaqat ala Bani Hashim, saling bersumpah untuk nak menyempitkan Bani Hashim dan Bani Muttalib, ataupun Bani Abdul Muttalib ataupun Bani Muttalib, menyusahkan boykot lah ta'alaqat ala Bani Hashim tu, mana saling bersumpah untuk boykot ni Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, iaitu dengan cara tidak menikah dengan mereka, tidak bernikah ataupun menikahi mereka, tidak berjual beli dengan mereka, sehingga mereka menyerahkan kepada yang pokok Bani Hashim dan Bani Muttalib serah kepada Quraisy dan Kinanah tadi. Serah siapa? Serah Nabi SAW. Serah. Jadi di peringkat permulaannya, tak apa lah. Jadi dia kata dinisbahkan dur itu rumah tu kepada aqil, maknanya milik dia. Apabila dinisbahkan rumah aqil, maknanya milik dia. Jadi dia kata gitu. Jadi apabila milik dia, mana siapa lah dia jual dia apa tu? Boleh diwarisi, boleh dijual dan boleh dibeli. Jadi supaya juga di sini di Khayf Bani Kinanah. Jadi idafah tu. Jadi kalau kata idafah tu Khayf Bani Kinanah. Ini Khayf li Bani Kinanah. Idafah tu mana dia takdir lam milik, mana milik. Pakai mengikut kaedah nahwu lah. Apabila milik, mana milik dia, milik seseorang dia boleh jual lah. Jadi pesaka kalau dia mati. Boleh nak apa-apa lah nak urus. Dia bahas. Jadi mereka ni milik ni ketika mana? Ketika jahiliyah. Jadi Nabi SAW terima hak tu dia nak ayat di sini ya. Nak ayatnya milik. Bila milik boleh. Dan waktu kata tidak begitu kalau orang tu pergi pasal Timur misalnya. Pasal Timur ataupun juga di Mekah. Tu kemah saya kata dia. Pakai kemah saya tu jadi maknanya hak dia ke sepenuhnya. Siapa kau tanah sekali tidak makna begitu. Dia bahas dia tahu lah. Jadi hak ni hak saling bersumpah ni mana di peringkat permulaan lah. Rekasnya iaitu di peringkat permulaan begitu sekali mereka itu benci kepada Nabi SAW sampai ke peringkat nak bunuh ataupun serah pada pokok dia lah, ikut dia nak mana.
Jadi puak-puak Bani Hashim ni ke mana-mana pun keluarga terdekat dia masih melindungi Nabi SAW, simpati dia. Sehingga sampai puak-puak tu boykot puak dia, tidak menikah, tidak berjual beli. Pasal apa? Pasal dia tidak Islam pun dia sokong juga, bagi sokongan juga sikit sebanyak, tidaklah sekerah puak tu. Lepas pada tu tak apalah, itu saja. Jadi sini Imam Bukhari nak ayat sekali lagi, nak kemah dia tadi. Walaupun mana pun dia kata Bani Al-Muttalib itu lebih tepat daripada Bani Abdul Muttalib. Itu dia ada ayat. Sebab apa? Bani Al-Muttalib ni wa Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Yang ni Bani Al-Muttalib itu ni. Sebab Abdul Muttalib tu sama dengan Hashim, bawah daripada Muttalib tu. Ada yang mengatakan begitu. Jadi sebab tu dia kata asbah tu lebih molek itulah. Lepas tu ini bab firman Allah SWT, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina. Jadi Nabi Ibrahim berdoa, jadikanlah rumah negeri ini sebagai negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan elakkanlah, jauhkanlah aku dan anak-anak cucuku daripada menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Mereka itu, ini berhala-berhala ni sudah banyak dah dan menyesatkan manusia. Ila qawli la'allahum yashkurun. Ini bab jadi apa dia bab ni terjemah bab saja, orang ayat saja, tak ada hadis. Di luar tu dia ada sebut. Boleh jadi Imam Bukhari tak ada jumpa hadis dia menepati syarat dia. Jadi dia tidak amal. Atau dia kata tak ada bubuh apa. Macam-macam lah tepi ni ada sebut. Tak ada bubuh. Salah satu lagi usul dia, usul terjemah bab ni, kalau nak ayat sesuatu, ya kadang-kadang Imam Bukhari tak amari hadis dia suruh kita cari sendiri. Bukan ada, dia menepati syarat dia. Dia buat ayat Al-Quran saja. Ada juga. Itu salah satu masuk dalam usul tarajim dia. Buat tarajim. Ataupun satu lagi usul dia, iaitu kalau dalam ayat itu sudah siapa maksudnya. Hadis itu sudah tahu kemudian. Dan dalam ayat itu ada hak cinta. Dia begitu. Jadi di sini nak ayat mana? Ij'al hadzal balada amina. Jadi hak ni ada masuk campur juga doa dari Ibrahim, keberkatan dia. Allah SWT terima doa dia. Dia jadi lagu tu, dia jadi berkah, dia jadi kemudiannya orang amal mengikut seperti kita kata tadi lah. Jadi amal, mau amal seperti itu lagu mana? Itu doa Nabi Ibrahim. Asal doa Nabi Ibrahim. Lepas pada itu bab qaulillah ta'ala ja'ala Allahu al-Ka'bata al-Baital Haram qiyaman lin-nas. Allah menjadikan Ka'bah itu al-Baital Haram sebagai qiyaman lin-nas, sebagai penegak bagi manusia. Wa syahr al-haram, dan bulan haram. Ila qaulihi, sampai kepada firman-Nya wa anna Allah bi kulli syai'in alim. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abu Hurairah daripada Nabi SAW, kata dia Ka'bah ini akan dirobohkan oleh Luswaiqatain. Jadi oleh orang yang mempunyai betih kocek daripada Habsyah. Lepas pada itu daripada Aisyah lagi, katanya mereka berpuasa pada bulan Ashura sebelum difardukan puasa Ramadan. Dan hari Ashura itu adalah hari tutup, dibuat kelumbu lah, dibuat kelambu dipasang kelambu kepada Kaabah pada hari itulah. Nak tahunya ataupun kalau tidak nak tahu kan dia nak buat hari itulah pada 10 Ashura, yang 10 Muharram. Karena faradallahu Ramadan, bila Allah SWT fardukan Ramadan, puasa Ramadan, Rasulullah SAW pun kata siapa yang nak puasa boleh. Jadi pada hari Ashura itu siapa yang tak puasa boleh juga. Lepas pada itu daripada Abu Sa'id Al-Khudri daripada Nabi SAW kata dia, pasti Baitullah ni akan
kerja haji. Mana orang akan terus mengerjakan haji ke Baitullah ni, akan dibuat haji ke Mekah ni, dan akan dibuat umrah terus selepas daripada keluarnya Ya'juj Ma'juj. Taba'ahu aban. Dia kata menjadi mutaba'ah kepadanya. Dhamir dia kembali di situ tak ada, tu nombor 3. Dia balik pada Abdullah bin Abi Utbah. Sebenarnya tidak kena gitu tu. Taba'ahu tak benar tu, silap tanda tu. Taba'ahu itu sepatutnya Al-Hajjaj Ibn Al-Hajjaj. Situ. Taba'ahu aban itu, aban menjadi mutabik kepadanya. Kepada siapa? Kepada Hajjaj bin Hajjaj. Qatadah, daripada Qatadah. Sebab kata menjadi mutabik kepada hak bawah lagi, ini tidak jadi mutabik kepada hak atas. Jadi kata mutabik daripada Qatadah tu. Kalau daripada Abdullah bin Abi Utbah, tidak jadi mutabik kan itu. Tak kena situ. Tanda dia kita. Jadi menjadi mutabik kepada Hajjaj bin Al-Hajjaj itu abad dan Imrah daripada Qatadah. Yang ini bukan Hajjaj bin Hajjaj saja yang meriwayatkan gini daripada Qatadah, tetapi Aban dan Imrah juga. Tapi Abdul Rahman pula dia kata daripada Syu'bah, la taqumu sa'ah. Abdul Rahman bin Mahdi dalam tarikh yang lain, dia riwayat daripada Syu'bah hadis ni, dia kata la taqumu sa'atu hatta la yuhajjal bait. Begitu pula. Mana kiamat tidak akan berlaku sehingga orang tidak pergi buat haji ke Baitullah. Apabila sekian lama orang tak pergi haji, baru kiamat. Hak tadi, riwayat tadi pula kata lepas pada Ya'juj Ma'juj tu maknanya akan ada orang buat haji dan umrah. Wal awal aksar, Imam Bukhari kata pula. Hak yang pertama, riwayat yang pertama tu lebih banyak. Yang ni lebih kuat. Qala Abu Abdullah. Yang pertama tu lebih banyak. Tu maksudnya boleh jadi lebih banyak. Lebih banyak dari segi perawi dia, dengan mutabik dia, dengan syahid dia lebih banyak. Berkata Abu Abdullah, sami'a Qatadah Abdullah wa Abdullah Aba Sa'id. Jadi sebab dalam riwayat tadi, riwayat dengan anak an Hajjaj Al-Hajjaj, an Qatadah, an Abdullah. Jadi sedangkan Qatadah itu dia mudallis, dia takut jadi lemah pula takut dia tak apa nak molek dia kuat balik Syu'bah ni, orang kata lagu tu. Tidak, Imam Bukhari kata mana memang Qatadah dengar daripada Abdullah bin Abi Utbah, dan Abdullah tu dengar pula Aba Sa'id. Bukan makna ada boleh jadi ada inqita' di sini dalam sanad ni. Tidak begitu. Walaupun riwayat secara anak-anak, tapi dia muttasil sanad. Sebab ada tasrih bersama di sini. Itulah yang Imam Bukhari sebut tu. Baik. Di sini pula ini bab firman Allah SWT. Allah SWT menjadikan Kaabah itu, Baitul Haram itu sebagai penegak bagi manusia. Dan bulan-bulan haram itu juga begitu juga, sebagai penegak juga. Apa dia tu? Bapa dia ayat. Dia nak ayatnya Kaabah tu sebenarnya ada Kaabah tu tanda dunia ni tidak hancur. Adanya wujudnya Kaabah tu, ada Kaabah tu menandakan begitu. Tanda dunia ni tidak nak hancur lagi. Apabila Kaabah itu dirobohkan, itu satu tanda. Dirobohkan oleh siapa? Oleh orang kafir yang tidak menghormatinya. Lepas tu jadi. Dulu pernah dah semasa sebelum Ashabil Fil dulu. Nak pergi roboh dah? Tak. Tuhan tidak benar. Tidak jadi, tidak izin. Tidak jadi. Itu hak kafir. Lepas pada tu dalam sejarah ni sudah banyak kali dia roboh. Hak dia roboh sendiri, bab lain. Hak kerana perai, kerana dapur ni, pencerobohan. Itu pun begitu juga. Itu atas nama orang-orang Islam. Walaupun dia tu sebahagian besar daripada dia buat karamikah tu, maknanya rusakkan akidahnya, tapi atas nama Islam juga. Jadi begitulah kata ulama. Hak ni makna atas nama musuh daripada luar ni. Begitu.
Jadi bila roboh tu maknanya tandanya tak lama lah. Dunia ni nak hancur. Dunia ni nak hancur. Sebab itu dikatakan ja'alallahu al-ka'batal baital haram qiyaman lin-nas. Sebagai penegak kehidupan manusia. Jadi sebagai penegak bagi manusia. Yang menyebabkan manusia tu boleh tegak. Jadi manusia tu boleh tegak kerana dia ada nyawa, ada roh. Cuma kalau tak ada, lemah selalu lah. Begitu. Jadi Kaabah tu pun begitulah. Dan Asy'ar al-Arab begitu juga. Jadi dia mari hadis ni nak ayatnya Kaabah itu akan dirobohkan oleh Suwaiqatain min al-Habasyah. Dia ni mari daripada Habasyah. Hak beti kocek. Jadi sebab banyak kali sana beti kocek ni punya zat lah bagaimana. Jadi ketua ataupun ketua renai lah gitu. Jadi dia akan robohkan Kaabah. Jadi bila roboh Kaabah tu tak ada lagi qiyam bagi manusia ni. Bila tak ada qiyam, mana tanda dunia ni akan qiyam. Tak lama lah. Itu dia nak ayat sini. Berapa yang boleh ni Allah SWT benar ni Suwaiqatain ni. Ni benda tak berlaku lagi ni. Berapa boleh? Sebab Allah SWT nak hancur dalam dunia. Kalau selagi ada waktu tidak hancur dunia. Salah satu tanda dunia ni tidak nak hancur lagi. Itu lagi di antara tandanya ada orang yang kata Allah Allah di antara ni. Jadi begitu. Ada orang yang kata Allah Allah di antara ni. Jadi begitu. Lepas pada tu dia main ni. Hadis Aisyah ni pula. Mereka puasa bulan hari Asyura, hari ke-10. Mereka puasa. Ini nak ayat ke dia? Ini nak ayat bulan Syahrul Haram. Syahrul Haram. Jadi kemuliaan bulan Haram itu dihormati, dijaga oleh orang-orang kafir tu. Sebab sejahiliyah tu dia puasa Asyura. Sebelum difardukan bulan Ramadan. Lepas tu bila Islam tu masih lagi puasa. Sehinggalah Ramadan ni. Jadi nak ayatnya pokok ni kalau dia nak pakar kelambu Kaabah ke apa pun ada 10 Muharram. Nak ayatnya bulan Haram itu bulan yang dihormati juga. Jadi siapa yang buat lagu tu? Allah SWT. Lepas pada tu tidak begitu. Bila difardukan Ramadan begitu. Jadi sini nak ayatnya begitu. Lepas tu cerita ni, cerita Abi Sa'id Al-Khudri ni, dia kata Nabi SAW bersabda Kaabah ni, Baitullah tu akan dibuat haji. Orang akan pergi buat haji. Orang akan pergi buat umrah. Ada lam taukid dengan nun taukid dua tu. Mana pasti. Jadi di sini nak ayat, hadis ni nak ayat. Lepas tu lepas Kaabah tu roboh, lepas tu orang tak pergi haji dah. Pergi lagi. Pergi lagi. Pergi lagi. Lepas tu pergi tu, mana pergi tu? Pergi keliling ke apa tempat dia lah. Kaabah tu tak ada. Ini menunjukkan kita orang Islam ni bukan kerana Kaabah tu. Kalau tak ada Kaabah, kalau semayang ada kat tu juga. Kalau pergi tawaf situ juga. Tak ada pun. Tapi dia nak ayatnya bila roboh Kaabah tu, apakah orang Islam tidak pergi buat haji dan apa-apa tu? Tak, pergi lagi. Tidak kata selalu hancur dunia, tidak. Mana ini salah satu tanda lah. Tanda yang hampir. Lepas tu mungkin roboh lagi. Kalau roboh lagi sebelum pada tu, hak ni dia kaya Suwaiqatain baru jadi. Kalau orang lain roboh tak jadi. Tak sampai masa dia lagi. Tak cukup syarat. Hak ni berlaku akan datang. Pahala ni saya kena cakap kan dia sendiri pun bunuh kan pokok dia tu. Jadi dia tidak kuat. Macam mana nak suruh orang? Kita kata. Jadi ada ketika lah tu, ada ketika. Ada ketika. Jadi kita terima sajalah nak hadir kata lagu tu. Kata banyak kali. Jadi selepas daripada Ya'juj Ma'juj ni pun itu juga. Apa namanya, salah satu alamat kiamat juga. Lepas pada tu hancur banyak juga orang Islam ni.
musnah balik tu selepas pada dia ni. Walaupun begitu pergi lagi umrah. Lepas tu apa kena gunanya di sini? Dia nak rayaknya Ya'juj dan Ma'juj ni selepas ni lagi. Selepas ni lagi. Selepas tu pun lagi pun ada lagi. Pergi. Lepas tu la taqimu sa'ah tu, selagi ada orang yang berucap Allah Allah pada waktu kemudian lagi. Kaabah ni tak ada dulu lagi. Gitu. Itu sebab dalam kalau kita tengok dalam di luar tu ini kata waqala fi awal al-bab innal muallif nombor 3 tu. Nombor 3 bagi yang kedua tu. Ya'juj wa Ma'juj itu tak sebab lagi sekarang. Panjang perbahasan dia. Muallif kata muallif menjadikan ayat ini sebagai terjemahatul bab. Dan dia isyaratkan dengan ayat ni kepada beberapa perkara. Apa dia buat terjemahatul bab? Ja'alallahu Ka'batal Baitul Haram. Kerana beberapa perkara. Yang pertama asyara fihi ila anna qiwama umurin nas wa i'ti'asha amri dinihim wa dunyahum bil Ka'batil Musharrafah. Manusia ni hidup tegak molek perjalanan hidup dia ni dengan adanya Kaabah, menunjukkan ini ditunjuk mana? Qiyamal linnas. Bila hilang Kaabah tu ala yadi dziswaiqatain yakhtallu umuruhum, akan jadi terganggu, urusan mereka jadi bercelaru, terganggu. Walidzalika awrada hadits Abi Hurairah, sebab itu dia ambil hadis Abi Hurairah. Nak ayat tu lah. Ada persesuaian di situ. Yang ni hak roboh. Bila roboh tu tak ada lah qiyamal linnas. Yang kedua, dia isyaratkan kepada ta'zim Kaabah. Sebab tu orang masa jahiliah lagi maknanya pakai kelambu Kaabah tu. Sebab apa? Padahal adalah keadaan jahiliah teruk tu pada masa tu. Tapi dia masih lagi muliakan. Nak ayatnya ini kemuliaan Kaabah. Dia dimuliakan dan dibesarkan dia tu. Yadullu alaihi qawlu Baitul Haram haitsu wasafaha bil hurmah. Sebab mulia lah. Sebab tu jadi lagu tu. Lepas tu dia amal hadis Aisyah tu ada munasabahnya. Sebab pada hari itu dipakaikan kelambu pada Kaabah. Yang ketiga dia isyaratkan kepada Kaabah itu. Mana Kaabah ni mulia dia, lebih dia tu, iaitu la tanqati'u zuwar anha. Mana orang yang pergi ziarah dia tu tak putus. Walaupun setelah pucat kacau, setelah hancur, setelah gitu pun maknanya pergi semacam. Walihada yuhajju ba'da Ya'juj wa Ma'juj alladhi yakunu fihi min al-fitan ma la yusaf. Tak boleh nak bayangkanlah secara mana fitnah tu, secara mana huru-haranya pada ketika tetapi orang tetap pergi ke Mekah. Loh ayat dia. Begitulah tarikan Mekah. Ini adalah kerana kelebihan Kaabah tu lah. Itulah yang dikatakan qiyamal linnas. Sebab itu dia amal hadis Abi Sa'id ini, munasabah dia itu. Munasabah dia. Lepas tu pada sekali dalam ayat pada. Tadi kita